Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Pengacara Majlis yang berusaha pengarah Perpustakaan Awam Negeri Perlis, pegawai-pegawai tertinggi kaki tangan Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama duduk dalam kuliah pagi ini. Saya rasa lama betul tak duduk dalam auditorium macam ni, sebab semenjak jadi rektor ni saya tak mengajar dah, melainkan di masjid saja. Dulu di UPSI selalulah kan. Tapi sebenarnya saya masih lagi kaki tangan UPSI. Saya masih staf UPSI lagi. Saya dipinjamkan 3 tahun ke sini. Nanti lepas 3 tahun nanti mungkin kena balik kot kan. Tapi kalau diizinkan untuk sambung, mungkinlah sambung. Biasalah kan, staf kerajaan kan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam Sahih Muslim Nabi SAW meriwayatkan sebuah hadis daripada Allah Azza wa Jal. Sebuah hadis qudsi. Kata Allah, "Kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi. As-siyamu junnah, fa in kana yawmu siyami ahadikum in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im. فوالذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ولصائم فرحتان إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis ini, kata Allah, Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Setiap daripada amalan anak Adam itu adalah untuk dirinya. Setiap daripada amalan anak Adam itu, bila dia lakukan, untuk dirinya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kerana puasa itu untuk aku, kata Allah. Dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa. Ini Allah Ta'ala sebut. Dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut juga. Dia kata, Kullu amal ibni Adam yudha'af. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Ila 700 dhi'fin. Ila ad'afin kathirah. Illa siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap daripada amalan anak Adam ini akan digandakan pahalanya. Al-hasanatu bi'ashri amsalihha. Satu pahala akan diberi gandaan 10. Ke 700 kali ganda dan mungkin lebih lagi. Kecuali puasa. Kata Allah, kerana puasa itu untuk aku. Dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa. Tuan-tuan dan puan-puan,
Para ulama berbahas tentang apa maksud bila Allah Ta'ala kata puasa ni untuk aku. Sebahagian daripada mereka mengatakan ibadah yang ada di dalam agama, kita boleh katakan kebanyakan agama dalam dunia ni ada ritual dia. Betul? Kebanyakan agama dalam dunia ni ada ritual. Sama ada dia agama Kristian, ataupun agama Yahudi, ataupun agama Hindu, ataupun agama Buddha, ada amalan yang perlu dilakukan. Kadang orang Hindu ada Thaipussamnya. Kan? Orang Kristian ada hari Ahad untuk dia pergi ke gereja. Orang Yahudi ada hari Sabtu, Sabat. Jadi agama ni ada ritual. Islam yang merupakan agama asal bagi manusia juga ada ibadatnya. Cuma dalam banyak-banyak ibadat, puasa ni dia agak sedikit istimewa. Biasa kalau orang tanya ibadat ni apa dia? Secara mudah kita kata kullu amalin aw qaulin yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Setiap daripada perkataan atau perbuatan yang Allah Ta'ala dan Rasul suka, itu ibadatlah. Kita nak dekatkan diri pada Allah, kita buat sesuatu, maka itu dikira sebagai ibadah. Jadi bila kita tengok salat, ibadah. Betul? Bila kita tengok zakat, ibadah. Bila kita tengok haji, ibadah. Baik. Kita pergi pada salat. Salat tu apa dia? Salat tu al-af'al wal-aqwal al-muftahatatu bit-takbir wal-mukhtatamatu bit-taslim. Para ulama bila dia bahas tentang apa ni, salat, dia kata definisi salat setiap perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi salat tu dia ada takbiratul ihram, dia ada baca Fatihah, dia ada berdiri, dia ada rukuk, dia ada i'tidal, dia ada sujud, dia ada tasyahud dan sebagainya. Kalau kita tengok haji tu apa dia? Oh, haji ni ada macam-macam amalan dalam dia. Ada ihram, kemudian ada tawaf, kemudian ada sa'i, ada melontar, ada bercukur ataupun memendekkan rambut. Apa itu zakat? Kita perlu keluarkan harta, pergi cari asnaf, bayar ke asnaf, ataupun cari Majlis Agama Islam Perlis. Maka ibadat di dalam Islam itu adalah perbuatan ataupun perkataan yang Allah suka, yang Nabi suka. Tapi kalau orang tanya pasal puasa, puasa ni apa dia? Puasa ni ibadat tak? Ibadat lah Ustaz. Sebab tu kena ada niat. Bila masuk bulan puasa, nak niat sebulan terus boleh tak? Nak niat sebulan terus boleh tak? Mazhab Syafi'i tak boleh. Tapi kita guna mazhab Maliki, dia kata puasa sebulan penuh boleh. Tapi sebenar-benarnya lah. Saya ni orang Perak. Tuan-tuan boleh faham Belum boleh lagi bahasa Perlis. Baru 3 bulan. Jadi sebenarnya orang yang rajin puasa, niat ni tak ada masalah pun dia. Dia tahu esok nak bangun sahur. Malam ni bila seorang isteri tanya, "Bang, esok sahur nak makan apa?" Niat dah ada. Sebab memang bangun sahur tu untuk puasa. Jadi tak payah pening-pening lah. Bahkan kalau lepas tarawih malam tu, dia tahu esok Ramadan lagi. Dan dia tak ada rancangan pun tak nak puasa. Memang dia kata, saya kena puasa, saya orang Islam. Niat dah ada lah. Jadi kalau orang tanya, puasa ni apa dia? Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab fiqh, definisi puasa, al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajr
ila ghurubi syams. Menahan diri daripada perkara yang boleh membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Dia agak sedikit unik. Kalau saya sebut tadi definisi ibadat, ada perbuatan, ada perkataan yang Allah dan Rasul suka, tapi dalam puasa ni kita kena buat apa? Dalam puasa ni kita kena buat apa? Kita tak perlu buat apa-apa. Mana ada kena buat apa? Tuan-tuan kena buat apa untuk menunjukkan tuan-tuan puasa? Tak ada apa. Tak ada apa. Jadi, sebab itu kata para ulama, ibadat ini, puasa ni adalah satu-satunya ibadah. Ini disebut oleh Ibn Rajab dalam Lataiful Ma'arif. Dia kata, ibadat puasa ini adalah satu-satunya ibadah yang tak perlu buat apa-apa, antaralah. Ada lagi ibadat lain yang tak perlu buat apa, tapi dikira ibadah. Diberikan pahala. Dan tidak ada satu ibadah pun dalam mana-mana agama yang menyamai puasa. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata, فَإِنَّهُ لِي, puasa tu untuk aku. Kerana bagi sesiapa yang berpuasa, dia mesti berpuasa untuk Allah. Kalau sujud, ada orang sujud kat orang lain, bukan untuk Allah. Ada manusia sujud pada berhala. Bahkan kita tengok kat Facebook sekarang, ada juga sujud pada kaki tok guru. Tuan-tuan dah nampak? Kita pun heran sekarang ni. Dulu haram, sekarang tak haram. Tak apalah, dalam soalan ni pun saya nampak dah ada tanya dah banyak. Kan? Tak apa. Saya tak nak huraian tu. Kita nak pergi pada bab puasa ni. So, kita nak ambil faedah. Apa ciri-ciri yang ada dalam Ramadan yang boleh menjadikan kita ni lebih cemerlang? Saya nak pergi pada bab puasa ni. Sebab tu Allah Ta'ala kata, فَإِنَّهُ لِي, puasa ni untuk aku. Kerana agama lain tak ada yang sama ibadat macam puasa. Kalau macam solat tu, sujud, rukuk, ada. Yang sama agama lain buat untuk berhala, ada. Tapi puasa ni tak ada. Memang untuk Allah Azza wa Jalla semata-mata. Yang agama lain tak buat. Hanya orang Islam je yang tahan puasa berbelah-belah jam ni. Tak makan daripada terbit fajar. Kita tak apalah, kat Malaysia ni 13 jam je. Kadang-kadang 12 jam lebih. Kalau tuan-tuan pergi negara-negara yang ada 4 musim. Saya pernah pergi Jordan tahun 2011. Saya pergi Jordan 2001 sehingga 2006. Lepas tu saya pergi balik tahun 2011 sampai 2015. Masa pergi 2001 sampai 2006 tu sedap lah. Puasa musim sejuk. Kan subuh pukul 5 lebih. Kemudian maghrib pukul 4.30. Syok lah. Siang pendek. Tak sempat pun rasa lapar. Kan? Tak sempat pun rasa dahaga. Buka puasa pun makan terus. Tak ada rasa dahaga. Sejuk. Tapi bila pergi tahun 2011 sampai 2015, musim panas. Musim panas ni sampai 15-16 jam siang. Kan? Kita yang 13 jam ni pun kadang-kadang kita rasa asyik tengok jam je bila nak buka kan. Bayangkanlah sana musim panas, suhu 40, 45 kan. Memang panas. Kita je boleh tahan. Orang Islam je boleh tahan. Kita buat kerana Allah. Okey. Itu satu. Yang kedua, bila Allah Ta'ala kata puasa ni untuk aku. Dan akulah yang akan memberikan ganjaran kepada mereka yang berpuasa. Kenapa Allah Ta'ala beri ganjaran? Kerana orang yang berpuasa ni dia buat kerana Allah. Puasa tidak ada unsur riak. Sebab orang tak tahu kita puasa. Kalau solat, orang tahu tak kita sedang solat? Orang tengok kita, boleh solat ni. Sebab solat ni mana boleh bergerak banyak. Boleh ke tengah-tengah solat lompat bintang? Orang tengok tengah lompat bintang. Rajin kau senaman. Saya tengah solat ni. Janganlah kacau. Lain macam tadi solat lompat bintang. Sambil-sambil. Batal solat dia. Tapi puasa ni orang tak nampak kita puasa ke tidak. Terutamanya puasa sunat lah. Ataupun orang yang tak mampu puasa di bulan Ramadan disebabkan dia haid. Kalau dia tak tunjuk dia makan depan orang, orang tahu tak dia tak puasa? Orang tak tahu dia tak puasa sebab
Puasa dengan tak puasa ni sama. Takkan kita nak bagi ke semua orang, saya puasa hari ni. Saya puasa hari ni. Assalamualaikum bos, saya puasa hari ni. Terutama puasa sunat lah kan. Orang tak tahu. Jadi puasa ni, dia susah nak dimasuki sifat riak. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata puasa ni untuk aku. Puasa ni untuk aku. Jadi, puasa juga mengajar umat dia sabar. Maka sebab itu ganjaran dia besar. Sebab tu Allah Ta'ala kata fa'innahu li wa ana ajzi bihi. Aku yang beri ganjaran pada orang yang puasa. Dan bila Allah Ta'ala bagi ganjaran, kata Ibn Rajab, kata Imam Nawawi, ganjaran Allah Ta'ala itu lebih berganda-ganda lah. Kerana apa? Kerana orang puasa ni sabar. Orang yang berpuasa ni ada sifat sabar. Dan orang sabar ni, ganjaran pahalanya besar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya, orang-orang sabar itu diberikan ganjaran kepadanya tanpa hisab. Tanpa ada skema. Kalau malaikat bagi, ada skema. Tapi kalau Tuhan bagi, dia tak ada skema. Allah Ta'ala itu maha pemurah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Hadis ini mengajar kita tentang satu. Yang ni penting dalam pekerjaan. Bila kita buat sesuatu, kita kena ikhlas. Yang ni yang kadang-kadang susah. Yang kadang-kadang organisasi tak boleh nak pergi jauh ni. Bila mana ada dalam organisasi manusia-manusia yang lebih mementingkan tentang agenda peribadi berbanding agenda jabatan. Dan saya masuk dalam pentadbiran, nak wujudkan kesatuan jiwa. First, kena bagi tahu kepada staff, kita kerja ni nak bangunkan umat. Yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu, yang menjadikan Nabi dan para sahabat itu berjaya adalah kerana mereka tidak ada agenda peribadi, melainkan agenda peribadi itu selari dengan agenda umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang sahabat yang bernama Khabbab. Kena siksa teruk Khabbab ni. Khabbab bin Al-Arat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu, "Ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansiru lana?" Ya Rasulullah, kau tak berdoa ke kepada Allah untuk kami? Ya Rasulullah, engkau tidak minta tolong ke kepada Allah untuk kami? Pasal apa Khabbab cakap macam ni? Sebab dia kena siksa. Dia kena siksa macam mana? Dia dipaksa baring di atas besi yang dibakar. Besi panas. Dan tidak ada yang memadam api di besi itu melainkan hanya lemak badannya yang cair. Belakang badan ini ada lemak cair. Datang jumpa Nabi. Nabi SAW bangkit dalam keadaan muka Nabi menahan marah. Kenapa Nabi marah? Nabi marah dengan perkataan tu seolah-olah macam Nabi tak fikir pada umat. Yang Nabi ajar pada umat, apa-apa pun fikir tentang umat. Tu yang Nabi ajar. Sebab tu golongan muhajirin, ansar ni, kalau kita tengok dalam sejarah, la mathila laha. Tidak ada yang seumpamanya. Orang-orang muhajirin meninggalkan Mekah hanya kerana agama. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ni baru je pindah daripada Perak mari ke Perlis. Kita tahu macam mana susahnya perpindahan. Dan pindah tu pula naik kenderaan yang selesa. Orang muhajirin pindah daripada Mekah ke Madinah dalam keadaan bahaya. Siapa berani? Hanya mereka yang ada iman lah yang berani. Yang tak ada iman, payahlah Ustaz. Kan? Kalau nak mati-mati seorang-seorang jangan ajak saya. Tapi muhajirin dia sanggup. Sebab apa? Sebab dia tahu perjuangan mereka bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk umat. Untuk umat. Ansar
membantu orang-orang muhajirin ni dengan bantuan yang tidak pernah berlaku dalam sejarah manusia keseluruhannya. Bantu dari sudut apa? Bantu dari sudut memberikan perlindungan, memberikan tempat tinggal, dan memberikan pemerintahan negara. Kita pun bantu jugalah pelarian-pelarian ni. Ada pelarian Syria, ada pelarian Bosnia awal dulu, ada pelarian Rohingya kan, kita tolong. Tapi kita bagi tak dia orang ni bertanding calon Perdana Menteri? Tak bagi kan? Kalau dia orang masuk bertanding pun kita tak undi lah. Saya bukan nak suruh tuan-tuan pergi undi Rohingya pula. Tapi nak suruh bayang macam mana orang Ansar yang asalnya di Madinah, datang Nabi kepada mereka, mereka angkat Nabi ni menjadi pemimpin. Oh tak apalah ustaz, dia Nabi. Okeylah, bila Nabi wafat, lantik siapa? Abu Bakar. Abu Bakar orang mana? Mekah ke Madinah? Sekejap ustaz, saya nak Google. Abu Bakar orang mana? Abu Bakar orang Mekah. Oh, okey ustaz. Abu Bakar ni orang yang rapat dengan Nabi. Nabi pergi hijrah, Nabi bawa dia. So, layaklah dia dilantik. Okey. Abu Bakar pun wafat. Siapa ganti? Umar Ibn Al-Khattab. Siapa Umar? Orang Mekah ke orang Madinah? Orang Mekah. Orang Madinah ni tak ada pemimpin ke? Ada. Orang Madinah ada Sa'ad bin Ubadah. Dia pun teringin juga nak jadi pemimpin. Adalah kehendak tu. Manusia kan? Sa'ad bin Ubadah. Tapi dilantik Umar. Lepas Umar, Osman. Orang Mekah ke orang Madinah? Orang Mekah. Lepas Osman, Ali. Mekah ke Madinah? Mekah. Lepas Ali, Muawiyah. Orang Mekah ke Madinah? Mekah. Semua orang Mekah. Orang Madinah hanya memberikan tempat. Dia tak ada kata banyak cantik. Duk datang sini, kami bagi makan, kami bagi tempat tinggal. Nak pegang politik pula. Dah. Kerana dalam organisasi, yang penting adalah performance. Yang penting adalah kemampuan. Al-Qawiyul Amin. Yang kuat dan yang amanah. Saya datang ke sini, saya bukan orang Perlis. Saya tak tahulah orang Perlis suka ke tak saya kat sini. Tapi Alhamdulillah setakat ni saya nampak selalulah orang datang kat saya, tegur, jemput, ceramah kan. Perpustakaan pun jemput. Kira nampak macam boleh terimalah kehadiran saya kat sini. Itu menunjukkan satu petanda kita berdasarkan kepada merit, bukan kepada asabiyah negeri. Ini ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat. Yang ni kita kena kekalkan. Ikhlas untuk membangunkan umat. Ikhlas. Ini yang kadang-kadang kita banyak terlepas pandang. Iyalah, tapi adalah konsep habuan dan sebagainya, naik pangkat dan sebagainya, allowance lebih sikit dan sebagainya. Itu benda yang kita tak boleh nak nafi. Tapi kena letakkan keikhlasan. Sebenarnya, bila kita ikhlas dalam bekerja ni, suami-suami, nak kena bagi ingat sikit. Bila kita kerja ni, kena pasak niat dalam jiwa. Aku kerja, aku nak bagi nafkah pada isteri dan anak-anak. Setiap langkah kita, insya-Allah akan diberikan pahala. Kerana kita keluar daripada rumah melaksanakan tanggungjawab sebagai suami. Nabi SAW pernah sebut kepada Sa'ad kan. Nabi kata, engkau tak letakkan apa pun makanan di mulut isterimu dan engkau niatkan untuk mendapatkan keredaan Allah illa ujirta alaiha, melainkan engkau akan diberikan pahala. Melainkan engkau akan diberikan pahala. Kadang-kadang kita tak rasa pun bagi makan dekat isteri, bagi makan kat anak-anak tu berpahala. Tapi sebenarnya memberikan pahala. Isteri-isteri pula. Sebab isteri pun tunggu bila kami ni keluar daripada rumah. Niatkan, saya nak bantu suami cari nafkah. Sebab kadang-kadang dia ada satu konsep kan.
Duit suami, duit saya, duit saya, duit saya. Kan? Konsep tu adalah betulnya juga kan. Tapi bila kita keluar dengan izin suami tu, paling tidak niat kan, kalau suami aku tak cukup belanja, aku bantulah sikit-sikit. Ada pahala. InsyaAllah. Itu pertama. Yang kedua, puasa ni dia ada satu konsep. Sebab tu Nabi pernah pesan dalam hadis kepada Abu Umamah. Nabi kata, alaika bisawm. Kamu kena banyak puasa. Kerana puasa ni, la mithlalah. Tidak ada ibadat yang seumpamanya. Apa dia? Puasa mengajar kita konsep asy'ur bil muraqabah. Apa itu syu'ur bil muraqabah? Rasa diri dikawal. Pasal tak masa kita puasa ni, hari daripada waktu kita sahur tadi, azan subuh je, sampai sekarang, sampai buka puasa nanti, kita jaga-jaga dengan puasa, takut-takut terbatal. Rasa tak? Nak korek hidung pun takut. Sekarang orang kata batal. Ramai orang tanya, korek telinga, korek hidung, batal puasa tak? Kalau hari-hari biasa, kita tak peduli pun kan. Korek je hidung. Dia macam masuk dalam lift, elevator. Sini ada elevator? Tak ada. Kalau kita masuk dalam bangunan yang ada elevator, yang ada lift, kita masuk dalam tu, kita tekan nak pergi tingkat 20. Tutup pintu. Tengok-tengok kat belakang tu ada cermin. Kita buat apa? Masa itulah kita nak betulkan kita punya pakaian sikit, kan? Nak cabut bulu hidung sikit. Tengok kan. Sebab kawasan tu tertutup. Tak ada orang tengok. Kita pun korek hidung. Bagi betul-betul sikit. Tengok kat atas ada CCTV. Apa kita rasa? Ada CCTV pula kan. Tengah sedap mengorek biji, tiba-tiba ada CCTV. Masa tu kita akan cover sikit lah. Ada CCTV lah. Jaga sikit. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, waktu puasa ni, kita sedang merasakan CCTV Allah tu on di mana-mana. Kita dalam office pun, kita jaga puasa supaya tidak terbatal. Kita duduk kat rumah pun, kita jaga supaya puasa tak terbatal. Kita masuk toilet seorang-seorang pun, kita jaga supaya puasa kita tidak terbatal. Tu saya kata boleh je masuk dalam toilet, kunci pintu, tengok air dalam kolah. Perlis ni panas sikit daripada negeri Perak. Bagi saya lah, saya datang daripada negeri, saya datang dari Tanjung Malim. Tanjung Malim ni kawasan nombor 2 paling lembap dalam Malaysia selepas Taiping. Lembap tu bukan bangang. Lembap masuk basah. Saya ingat orang kata kawasan paling lembap masuk kawasan paling bangang. Bukan bangang. Kawasan paling banyak hujan. Kalau tak silap saya lah. Sebab kami berada di kaki gunung Banjaran Titiwangsa. Sejuklah kawasan tu. Kan? Tapi bila sampai Perlis ni dia agak panas sikit. Kan? Sebab Perlis ni dia cuaca dia macam Thailand sikit kan. Saya sampai mula-mula bulan 2 tu, angin timur. Bulan 1. Panas. Malam sejuk lah. Siang panas. Hujan pun tak ada kan. Okay. Tambah-tambah bila waktu. Tapi sekarang ni tak rasa sangat panas sebab kita musim hujan kan. Katalah Perlis ni panas. Masuk dalam bilik air. Kunci pintu. Tengok air dalam kolah. Menarik. Air kolah dah serupa air Pepsi. Boleh tak kita minum sikit? Ambil satu gayung. Minum. Lepas tu keluar. Bila orang tanya puasa tak? Alhamdulillah. Puasa. Kau orang tahu. Tapi kita tak buat pun. Kita tak buat. Walaupun kita bersendirian, kita tak buat. Sebab kita tahu. Manusia tak nampak tapi Allah nampak. Sama macam organisasi pun. Kena buat benda yang sama. Maka sebab itu Allah Ta'ala jadikan bulan puasa ni, hujung tu Allah Ta'ala sebut, kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana kewajipan itu telah dikenakan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Takwa tu apa dia? Takwa tu macam kita jalan di tempat yang berduri, yang penuh dengan duri, kita tak pakai kasut. Macam mana kita jalan? Kita akan berjaga-jaga. Kita akan letak kaki kita di tempat yang tak ada duri supaya kaki kita tak sakit. Itulah takwa. Umpamanya, ibaratnya. Sama macam puasa. Kita akan berjaga-jaga dan berhati-hati. Ramai orang tanya saya, Ustaz, cucuk vaksin batal puasa tak? Cucuk booster batal puasa tak? Sebenarnya taklah. Apa? Swab kan? Masuk hidung. Masuk batang tulang hidung. Batal puasa tak? Ramai orang tanya. Sebab apa? Sebab ada konsep tu lah. Konsep ikhlas dalam ibadah. Konsep takut puasa menjadi terbatan. Nak jadi orang bertakwa ni, konsep tu perlu ada dalam pekerjaan. Kena ada satu, orang kata apa, satu perasaan nak buat apa pun jadi takut, melainkan kalau ada kebenaran. Kita semua ni penjawat awam. Kalau saya tak apalah badan berkanun. Tuan-tuan penjawat awam kan? Federal betul? Kaki tangan kerajaan pusat kan? Zaman sekarang mungkin tak sangat lah. Tapi zaman dulu, cuba bayangkan. Sebelum ada handphone. Nak telefon. Telefon urusan kerja ke telefon urusan peribadi? Guna telefon pejabat. Kadang-kadang menung juga kita. Saya pun pernah jugalah dulu jadi cikgu kan, sekejap. Sebelum jadi masuk universiti. Sama jugalah, badan berkanun pun sama. Guna mesin photostat. Guna telefon pejabat. Untuk peribadi. Kita nak bayar balik macam mana? Kalau kita kerja dekat private, benda tu salah. Tapi at least kita boleh ganti sebab ada owner. Tapi kerja dengan kerajaan ni siapa owner? Rakyat Malaysia. Yang bayar cukai pada waktu tu. Bayangkan, kita nak bayar balik macam mana? Seronok kerja kerajaan, betul. Loan senang lulus. Sebab selit gaji kita, bank suka. Gaji masuk tiap bulan. Tapi tanggungjawab sangat besar. Kena ada amanah, kena ada ikhlas, kena ada integriti. Ni yang puasa ajar kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, puasa ajar kita tepati masa. Tuan-tuan dan puan-puan perasan tak? Kita bila masuk bulan puasa ni, kita jaga masa. Terutamanya, bila dekat-dekat nak masuk subuh dan dekat-dekat nak masuk maghrib. Suara yang paling suka untuk kita dengar pada bulan puasa ni adalah suara Bilal. Betul? Bulan selain daripada bulan puasa, kita tak peduli pun azan ke tak azan. Kadang-kadang azan kita, awalnya azan. Tak sempat lagi buat apa-apa, kan? Kadang-kadang kita tak peduli pun azan. Tapi bila masuk bulan puasa, azan asar pun keliru. Dah maghrib ke? Sebab Nabi SAW mengajar kita konsep jaga masa bila bulan puasa. Sebab Nabi kata siap-siap. Nabi kata, "Idza ra'aitumul laila aqbala min hahuna faqad aftara sha'im," atau kama qala, hadis Bukhari. Kalau kamu melihat malam telah terbit di sana, maka telah berbukalah orang yang berpuasa. Jadi kita pun tunggu saat malam. Bila malam? Bila matahari terbenam. Tapi iyalah kan, Nabi suruh tengok matahari bila nak buka, tapi kita tengok ayam. Tu yang buka puasa 4 minit awal tu. Dia kata, Bilal lah ni azan awal sangat, kami makan dulu. Kena qada ke Ustaz? Kena qada lah. Kenalah qada. Sebab Nabi suruh tengok langit dulu. Matahari dah terbenam betul baru berbuka. Kita pergi tunggu azan, pergi tengok TV, tengok ayam. Jadi tak sempat nak tengok matahari. Kan? Tapi insya-Allah itu orang kata apa, kesilapan yang terpencil lah. Kesilapan tu kena qada lah. Kena qada menurut pendapat majoriti ulama.
Tapi dia ajar kita konsep jaga masa. Benda ni kita boleh guna dalam organisasi. Masa. Dibayar gaji untuk bekerja. Berapa jam? 8 jam. Janji dengan kerajaan nak kerja 8 jam. Cukup tak 8 jam? Kita tengok waktu-waktu tak puasa. Masuk punch in pukul 8 pagi. Perpustakaan 8 pagi. Okay, 8 pagi. 8 pagi sampai 8 suku, gosip dulu. 8 suku sampai 8:30, sembang pasal drama semalam. Yang bersambung-sambung tak habis lagi. Masing-masing duk jangka, hari ni macam mana kesudahan ceritanya. Padahal sama-sama tengok, sama-sama cerita balik. Kalau yang lelaki pula tengok Liverpool ke menang, Man U ke menang. Bola. 8:30 pergi minum sampai pukul 9. Pukul 9 baru nak pegang pen buat kerja. Nak pegang pen buat kerja, orang pula letak surat khabar di atas meja. Tengok surat khabar dulu. Lepas tu terima call. Tengok WhatsApp group pula. Pukul 10 baru nak kerja. Gaji penuh ke tak penuh? Gaji penuh. Gaji penuh. Ada tak sumber-sumber yang tak halal? Kalau begini gayanya, ada sumber yang tak halal. Tak maaf tuan-tuan, saya sebut ni hakikat. Kita semua pegawai kerajaan, kita tahu. Kadang-kadang suruh orang punch card untuk kita. Yang tolong punch card untuk aku. Tapi sekarang ni tak boleh sebab dia ada tamrin kan. Sini pakai tamrin ke punch card lagi? Tamrin. Tamrin tak boleh, takkan nak bagi jari kat orang. Nak ambil jari aku jap. Tak boleh lah. Tapi konsep mencuri dalam waktu bekerja ni ada. Kalau tak ada takwa, bahaya. Maka sebab itu, puasa mengajar kita, jangan curi tulang. Kita tengok ayam depan mata ni, sedap pula ayam golek ni. Menarik nampaknya, very juicy. Bagus dia bakar. Tak kering, tak dry. Saya pun tahu juga, selalu juga tengok Khairul Amin. Kan? Pandai sikit bolehlah masak tu sikit-sikit. Tengok jam. Perlis sekarang buka kau apa? 7:28. Tengok, tahu. Kalau bulan selain daripada Ramadan, Maghrib kau apa? Lebih kurang 7.30 Ustaz. Kali ni tahu, 7:28. Tak salah pun, tak salah. Betul lah tu. Sebab kita pegang pada hadis Nabi kata, La tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitr. Umat aku sentiasa berada dalam kebaikan selagi mana mereka menyegerakan waktu berbuka. So kena tengoklah 7:28. Okey, 7:28 tunggu. Boleh tak kita kata, lambatlah Bilal ni. Tengok jam, 7:26. 7:26.30. 7:27. Alang-alang seminit je. Makan dululah. Pasal apa kau makan dulu ni? Bersegera, berlumba-lumba melakukan perkara baik. Batal puasa kau. 4 minit kan, dekat tawar kan. 4 minit awal berbuka puasa. Sebab Bilal azan awal. Kena qada semua. Konsep jaga masa. Jadi sebab itu ada kerajaan kita, Majlis Agama Islam lah, memperkenalkan zakat gaji ni. Walaupun kadang-kadang kita rasa, saya sebenarnya ustaz, kalau ikut gaji saya tak cukup nisab lagi ustaz. Tak apa, bayar tuan-tuan. Dengan niat untuk cuci kita punya pendapatan ni, sebab ada unsur syubhat. Kerja tak cukup jam. Bayar tak apa. Niat, kalau ada mana-mana bahagian yang saya tercuai, yang saya tercuri tanpa sengaja, tanpa sedar, moga-moga dapat dibersihkan. Moga-moga apa yang kita bawa balik untuk anak, untuk isteri, untuk keluarga, bersih. Itu di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan puasa. Ajar kita untuk menjaga masa. Baik.
Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi SAW sebut tadi, Allah Ta'ala berfirman, dia akan gandakan ganjaran bagi orang yang berpuasa. Memberikan kegembiraan kepada mereka. Di hujung tu, Nabi SAW sebut, Lisa'im farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Ada dua kegembiraan. Apa dia? Yang pertama, Iza aftara fariha. Apabila dia berbuka, dia gembira. Waktu berbuka ni bukan hanya orang puasa je gembira. Orang bukan Islam, orang yang tak puasa pun gembira juga sebab banyak bazar Ramadan. Macam-macam pilihan ada. Happy. Dan satu lagi, bila dia bertemu dengan Tuhan, dia gembira. Dan Allah menyediakan satu pintu yang khas di syurga untuk orang yang berpuasa. Inna fil jannah baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu saimun atau kama qala. Untuk dalam syurga ni ada satu pintu yang dinamakan pintu Rayyan. Apa itu pintu Rayyan? Pintu Rayyan ialah pintu diambil daripada perkataan rawiyah. Rawiyah ni maksudnya menghilangkan dahaga. Pintu Rayyan, pintu yang menghilangkan dahaga. Sebab biasanya puasa ni yang menyeksakan adalah dahaga. Lapar tu tak terasa sangat, dahaga dulu. Dan Nabi SAW sebut, Inna fil jannah, dalam syurga. Bukan untuk syurga ada pintu. Maksudnya dalam pintu tu pun dah ada nikmat syurga. Bila masuk aja, terasa dalam pintu tu, terasa dah nikmat syurga dalam tu. Yang mana orang yang berpuasa saja yang akan masuk melalui pintu tu. Oh, seronok tuan-tuan. Tuan-tuan dulu masa cucuk vaksin, kena beratur tak? Masa ramai-ramai dulu, kena beratur kan? Saya pun kena beratur tak? Tapi mujur, saya pergi tu, orang kenal. Saya pakai mask, lepas tu dia datang kat saya. Ni, Dr. Aura ke? Saya. Buka mask tengok. Saya pun buka. Kami sini. Dia bagi cepat sikit. Tak perlulah beratur panjang. Tu kira kabel lah kan? Bukan salah saya. Dia panggil, saya tak tahu kena cucuk. Dia kata tak apa Ustaz. Kita bagi Ustaz awal sikit lah. Sebab Ustaz mungkin ada kerja lain. Ada pintu khas. Tu dunia tuan-tuan. Cuba bayangkan kalau kat syurga nanti. Ada satu lorong, pintu untuk VIP. Ustaz kata, dalam syurga mungkin kita tak dapat bayang sangat, kita tak pernah nampak. Airport. Ada lorong business class, ada lorong economy class. Mana yang special? Business class dengan first class, dia ada satu lorong khas. Macam itulah keadaan. Konsep Allah Ta'ala bagi satu konsep. Ini untuk pentadbir lah. Dalam pejabat ni dia kena ada konsep reward untuk orang yang dah bekerja. Sebab tu bila saya masuk ke KUIPS, designer dekat KUIPS tu letih lah dengan saya. Tengah-tengah malam pun saya mesej, tolong buat poster ya untuk ni, tolong buat poster ya untuk ni. Tapi alhamdulillah dia orang nak bantu saya. Kadang-kadang reward ni benda yang tak mahal pun. Untuk bos-bos dekat jabatan. Kan? Kadang-kadang kita tak fikir, tapi benda tu besar. Apa dia? Kita just bagi poster elektronik je. Blast dekat email. Contohlah, staff dapat anugerah di mana-mana. Contoh. Macam baru ni pelajar kami dapat menang juara hafazan Quran. Kategori juzuk 1 hingga 20. Perempuan menang nombor 1 negeri Perlis. Saya pergi baru dia orang beritahu, dia kata pelajar KUIP menang. Malam tu juga saya mesej bahagian korporat. Saya kata minta designer buat satu poster ucap tahniah. Bukan kena bayar pun. Memang staff tu kerja dengan kita. Esok pagi siap dah, kita blast dekat Facebook, kita blast dekat email. At least pelajar tu rasa happy lah. Kita tak bagi dia apa-apa pun, tapi kita bagi dia penghargaan. Kan? Manusia ni kan sifat dia macam tu. Suka dihargai. Tu yang bila mula majlis pun sebut nama tu. Kalau VIP 50 orang, kalau boleh nak sebut 50-50.
Tak sebut tu kecil hati. Yang berbahagia, yang berusaha, yang amat berhormat, yang berhormat, kan dia ada dia punya salutasi tu kan. Salutation tu. Itu maksudnya kita menghargai orang yang berjasa. Kita hargai dia orang. Sama, dia kata, alah ustaz, poster je ustaz, bukan ada apa pun. Tak, poster memberikan kesan. Walaupun hanya sekadar poster. Kalau kami dekat UPSI pun sama. Dapat geran daripada luar, 5,000. Kan banyak pun 5,000 geran luar. Tapi geran luar 5,000 tu besar bagi universiti. So dia buat poster, tahniah kerana mendapat geran luar. Dia tak bagi apa kat kita pun, tapi dia bagi poster. Dan dia blast dekat email kaki tangan, dia blast dekat media sosial. Sifat manusia, bila tengok gambar, dia suka tengok gambar siapa? Tuan-tuan, kalau buat hari keluarga, peringkat Perpustakaan Negeri Perlis, tangkap gambar ramai-ramai, tuan-tuan dan perempuan tengok gambar siapa? Cari gambar siapa? Gambar sendiri. Walaupun dah tahu dah muka sendiri macam mana. Betul tak? Kita sama. Bila kita tengok gambar ramai-ramai tu, mana aku Apa penting yang kau ada kat situ ataupun tak ada? Tak penting pun. Tapi dia nak tengok gambar dia. At least, aku ada. Flawless. Orang yang tak puas hati pula kata, ini mesti ada filter ni. Manusia suka gambar dia ditayangkan. Dan kita buat. Itu benda yang mudah lah. Reward-reward yang lain pun kena bagi. Kan bos, bila nampak staff, bantu dia, keluarkan duit poket sikit bagi belanja makan. Mudah-mudahan dia orang gembira. Kalau ada peruntukan jabatan lagi bagus. Kan? Ini benda-benda yang boleh kita usahakan. Ketua unit, ketua bahagian, ketua apa? Cawangan, fikirkan. Reward. Kadang-kadang tak perlu mahal-mahal pun. Sekadar. Tapi nak bagi tahu awak penting dalam organisasi. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis tu, Nabi kata, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadi, la khalufu fami saim atyabu 'indallah min rihil misk." Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya. Tangan Tuhan jangan bayang, tak sama dengan tangan makhluk, sifat Tuhan. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada bau kasturi. Tuan-tuan, kadang-kadang tak payah puasa, pakai mask. Cuba bau mulut sendiri. Baru kita tahu seksanya manusia sebelum ni bila berbincang dengan kita. Kita sendiri benci bau mulut sendiri kan. Macam ni ke bau mulut aku? 30 tahun dah bau rasa. Bau mulut ni kena jagalah juga. Tapi bila puasa, kita tak boleh kontrol. Bau tu memang keluar. Bau tu keluar disebabkan apa? Disebabkan perut kita yang kosong. Pembakaran lemak berlaku, jadi mulut berbau. Kan? Mulut berbau ni kata Nabi, lebih baik di sisi Allah daripada bau kasturi. Nampak? Tapi bau di sisi Allah lah, bukan bau di sisi manusia. Jadi tak payahlah kita nak pergi halakan bau mulut kita kat orang. Bau kasturi. Dah lah semalam tak gosok gigi. Jangan salah faham pula bila baca hadis. Di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Okey? Apa maksudnya? Kadang-kadang ada benda yang kita rasa tak penting, tapi sebenarnya ia berdarjat tinggi. Bau mulut ni, walaupun orang lain tak selesa, tapi kerana ia ibadah, maka ia besar di sisi Allah. Sama macam dalam organisasi. Di mana pun staf kita berada, dia penting dalam menyumbang organisasi. Walaupun dia buat kerja yang busuk-busuk pun, buang sampah, cuci toilet, dia memberikan jasa. Sebab tu saya selalu pesan dulu kan. Siapa yang baca tulisan-tulisan saya ada sebut dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW kata, "Hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum?" Adakah kamu menyangka kamu akan diberikan rezeki dan dibantu melainkan dengan orang-orang yang lemah di kalangan kamu?
Apa maksud Nabi ni? Nabi nak kata, orang-orang yang kaya, orang-orang yang ada kedudukan, kamu rasa kamu akan dibantu ke dalam kehidupan dunia ni kalau tak ada orang miskin? Para ulama sebahagiannya mengatakan maksud hadis Nabi ni adalah untuk doa orang miskin. Orang kaya ni jadi senang, orang kaya boleh menang, orang kuat boleh menang pergi ke perang sebab doa orang miskin yang ikhlas. Tapi hadis ni maksudnya lebih umum daripada itu. Itu termasuk. Tapi kalau kita tengok dalam kehidupan kita, sama, kehidupan kita diurus, kelengkapan kita diurus oleh orang miskin. Macam mana tu Ustaz? Saya hurai. Tuan-tuan buka puasa, pergi bazar Ramadan, hari ni beli ikan bakar. Ikan bakar tu tuan-tuan pergi tangkap ke nelayan pergi tangkap? Nelayan pergi tangkap. Nelayan ni biasanya orang kaya ke orang miskin? Oh Ustaz, dia ada company Ustaz. Iyalah company, bukan bos company, bukan CEO company tu yang pergi tangkap. Pekerja lah pergi tangkap. Dan dia tu mungkin B40. Tuan-tuan makan telur masin. Benda simple, telur masin. Buat sendiri ke telur masin? Tak. Siapa buat? B40 buat. Tuan-tuan pakai kasut. Siapa yang jahit kasut? B40 jahit. Jadi tuan-tuan, kehidupan kita ni banyak diuruskan oleh orang miskin. Walaupun kadang-kadang kita rasa, alah kau ni cuci toilet aja. Alah kau ni buang sampah aja kat pejabat aku. No, jangan rasa macam tu. Kerana mereka tetap penting dalam organisasi. Maka sebab itu kita kena hargai semua orang yang ada dalam organisasi kita. Jangan sombong, jangan takabur. Hargai orang. KL banjir kilat baru ni. Kereta tenggelam habis. Allah Ta'ala nak tunjuk, kalau saluran air tersumbat, kereta boleh melayang. Sebelum ni mungkin kita rasa macam, orang yang cuci longkang ni tak ada apa. Tapi itu kerja dia. Longkang tersumbat, banjir kilat, kereta hilang. Menangis-nangis tengok kereta. Hanyut, kereta dah jadi sampan. Allahu Akbar. Maka dia ajar satu konsep. Bukan semua benda yang kita rasa tak selesa tu tak berguna pada kita. Kadang-kadang di sisi Allah, ia ada nilai. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita kena jaga dengan manusia ni. Jangan pandang rendah dengan manusia. Semuanya ada nilaian dia di sisi Allah. Mungkin dia miskin, mungkin dia B40, mungkin kita T20, kita ketua jabatan. Kan saya ni pun Allah Ta'ala tengah uji jadi rektor daripada ketua jabatan yang paling rendah dalam organisasi, yang selalu kena lanyak, yang selalu orang telefon tanya dah siap ke belum. Hari ni saya lompat jadi rektor. Satu lompatan yang sangat tinggi lah bagi saya. So, ujian bagi saya. Kena tengok orang-orang bawah ni. Kena tengok orang yang berada di organisasi paling bawah. Dia juga menyumbang dalam organisasi. Itu yang ke berapa? Yang ke seterusnya, saya pun tak ingat lah. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bulan puasa ni, ya, dia ajar kita konsep kawal diri. As-siyamu junnah. Puasa itu perisai, Nabi kata. Fa in kana yaumu siyami ahadikum fa in sabahu ahadun aw qatalahu fa in kana yaumu siyami ahadikum fala yarfuth wala yaskha. Siapa-siapa yang berada dalam hari dia berpuasa, jangan dia mencarut, jangan dia bertengkar dengan suara yang tinggi. Self control. Puasa ni kita punya apa? Kita punya perut lapar. Kita tak ada mood. Tambah pula kalau pagi tadi bangun, tengah siap-siapkan makanan untuk sahur, azan, tak sempat nak makan. Lagi stres. Jadi bila pergi kerja hari tu, jangan tegur sangatlah. Bad mood. Sebab apa? Silap tengok jam. Dia ingat 5 suku punya 6 suku. Stres. Jangan tegur sangatlah, jangan buat lawak sangat. Sebab apa? Aku tak ada mood hari ni.
Nabi SAW pesan, jangan dia mencarut, jangan dia meninggikan suara bertengkar. Fa in qatalahu fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sha'im. Kalaulah kata ada orang pergi maki dia, ada orang ajak dia bergaduh, katakan saya sedang berpuasa. Ni konsep self control dalam organisasi sangat-sangat berguna. Bila kita nak sebut apa-apa ke tengah marah ni, kontrol, jangan sebut, jangan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, sanad dia ada problem sikit, tapi ada sebagian ulama kata hasan, tak boleh digunakan dalam fadailul a'mal. Nabi ada pesan pada seorang sahabat. Seorang sahabat ni datang jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, izni wa aujiz. Ya Rasulullah, tolong bagi saya satu pesanan dan ringkaskan pesanan tu. Ringkaskan sikit. Nabi SAW kata, iza taqumu ila salah fasalli salata muwaddi' wa iza tukallim fala tukallim bikalamin ta'tadhiru minhu ghada wajma'il iyas mimma fi aidin nas. Nabi SAW sebut, Nabi kata, 3 pesanan Nabi bagi kat dia. Sebab dia kata, ya Rasulullah, tolong bagi saya satu nasihat, ringkaskan nasihat tu. Nabi bagi 3 kat dia. Nabi kata, yang pertama, bila kamu pergi salat, salat kamu tu jadikan macam salat orang yang nak meninggal lepas tu. Tu first. Maksud kalau kamu nak solat, jadikan solat tu solat terakhir. Inilah solat paling akhir, lepas ni aku mati dah. So, kita akan pastikan solat tu berkualiti. Itu first. Yang kedua, jangan cakap benda yang esok engkau menyesal. Esok ni boleh jadi hari esok, boleh jadi kiamat nantilah. Dan wajma'il iyas mimma fi aidin nas. Ini saya hurai kemudian. Iaitu, himpunkan perasaan putus asa dengan apa yang ada di tangan manusia. Okey? Baik. Nabi kata jangan bercakap dengan cakap yang esok kau menyesal. Self control. Tambahan pula dalam puasa, kalau kita boleh tahan diri kita waktu puasa, tahan lidah. Waktu kita tak ada mood, waktu perut tengah lapar, waktu tak sempat sahur, kita boleh lawan. Kita boleh tahan daripada bercakap benda yang tak elok. Waktu lepas bulan puasa lebih mudah untuk kawal diri. Sebab tu Nabi bagi satu pesanan. Kalau kamu nak sebut satu perkataan, kamu sebut perkataan tu, esok kamu tak menyesal. Kadang-kadang waktu marah ni, biasalah bos kan. Waktu marah ni kadang-kadang nak sebut apa saja. Seronok, tengah marah. Tapi cuba fikir, esok kau menyesal tak dengan perkataan ni? Kalau esok menyesal, jangan sebut dulu, diam. Kalau tak pasti pun diam dulu. Pastikan bila bercakap benda yang bermanfaat. Tu first. Wajma'il iyas mimma fi aidin nas. Himpunkan perasaan putus asa dengan apa yang ada di tangan manusia. Jangan haraplah kalau benda tu kat tangan manusia. Harap dengan apa yang ada di sisi Allah. Ni satu benda juga. Bila kita puasa ni kita kadang-kadang tak nampak, bukan kadang-kadang, memang tak nampak pun reward yang Allah Ta'ala nak bagi ni. Tak nampak reward. Reward manusia kadang-kadang ada, tapi nama kita tak sampai pula. Contohlah. Kan? Jabatan panggil buka puasa, tapi nama kita tak lekat. Dah 2 tahun dah tak dapat buka puasa kat luar. Contohnya kan, buka puasa dijemput untuk buka puasa ramai-ramai ni, buka puasa rasmi ni, tak lekat. Tak apa tuan-tuan, kerana reward Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala tidak pernah sia-siakan puasa kita. Itu konsep untuk kita sebagai pekerja ni. Kadang-kadang kita buat apa orang tak nampak. Kan, kita buat apa pun orang tak nampak. Kita bagi sumbangan macam mana pun orang tak hargai. Kan? Tak apa tuan-tuan. Satu hari nanti Allah Ta'ala akan nampak. Dan saya bukan nak cerita apa. Saya duduk di negeri Perak. Negeri Perak ni, dia tak bagi saya tauliah. Saya mohon dia tak bagi tauliah untuk mengajar agama. Dia tak bagi. Tapi saya boleh mengajar kat universiti. Saya boleh mengajar kat universiti. Dalam kelas saya boleh mengajar. Dalam masjid tak boleh mengajar. Masjid universiti pun saya tak boleh mengajar. Kadang-kadang kita rasa sedih lah juga. Kenapa aku tak boleh mengajar ni? Minta tauliah khas pun tak dapat. Kan? Tapi tak apa tuan-tuan. Kita doa je.
Saya pun kata, dulu masa 2 tahun saya dekat Perak. Sebelum tu saya duduk di Kuala Lumpur berulang alik lah sebab isteri mengajar di Kuala Lumpur. So di Kuala Lumpur saya ada tauliah. Saya boleh mengajar. Ada kuliah. Boleh masuk masjid dan sebagainya. Mengajar. Tapi bila negeri Perak saya tak boleh. Saya pindah ke Perak. Bila nak kuliah aja, saya masuk bilik saya lah. Kunci pintu, pasang Zoom. Cakap seorang-seorang depan laptop. Tapi online lah. Adalah audience. Tapi kita tak nampak audience. Dia tak sama. Ceramah ada audience dengan ceramah seorang-seorang depan laptop ni tak sama. Dia punya eye contact, dia punya perasaan, emosi tak sama. Kan? 2 tahun. Nak ceramah masuk bilik kunci. Nak ceramah masuk bilik kunci. Tapi kalau orang tanya, okey ke? Saya kata okey. Yang penting ada ruang. Sangka baik dengan Allah. Mungkin ini kebaikan yang Allah Ta'ala nak bagi. Lepas 2 tahun, datang tawaran untuk datang ke negeri Perlis. Datang negeri Perlis, kuat sikit lah backup saya tu. Sebab saya ahli jatuh kuasa fatwa kat sini. Kan? Jadi banyak masjid saya boleh masuk. Sekarang ni pun saya baru jadi pengurusi masjid. Satu masjid saya jaga. Saya pula tanya, ada tauliah tak ada? Dulu orang tanya kat saya kan. Allah Ta'ala tuan-tuan, Dia akan bagi bila sampai masa. Jangan terlalu mengharap apa yang ada di tangan manusia. Saya faham kadang-kadang jadi staff, kita buat macam-macam untuk jabatan, tapi orang tak nampak. Bukan saya nak kata kat sini. Sini okey, Alhamdulillah. Di Perlis ni saya nampak okey. Tapi kadang-kadang ada, situasi-situasi tu ada. Dan kalau berlaku selepas daripada ni, orang tak nampak kita, orang tak hargai kita, harap pada Allah. Doa pada Allah. Kerana Allah Ta'ala akan bagi. Tuan-tuan, saya tak kata saya bagus. Saya banyak kelemahan. Saya orang jahat. Saya orang lemah. Pun ada sedikit kurnia yang Allah Ta'ala bagi yang saya syukur. Tuan-tuan, haraplah pada Allah. Doalah pada Allah. Dia akan bagi. Kan, bila masa saya tak boleh nak ceramah tu, sebelum ada kuliah online ni, saya serabut juga. Kok mana saya nak ceramah ni? Kok mana saya nak berkuliah ni? Sebab kita jenis suka cakap kan. Orang suruh sampai 10.30, 10.35 tak berhenti lagi nampak. Saya suka ceramah, bercakap ni saya suka. Kan? Jadi, mana aku nak ceramah ni? Tak boleh. Allah Ta'ala bagi adanya Zoom. Bila kena kurung aja PKP, orang-orang di KL yang profesional ni, jutawan-jutawan, hartawan-hartawan, makan di pinggan, minum di cawan ni, dia orang bagi tahu kat saya, Ustaz, kita nak buat kuliah Zoom. Saya kata, Zoom tu apa? Saya pun tak tahu Zoom tu apa. Dia kata, Zoom ni satu platform, kita boleh buat ceramah online. Saya kata, macam mana nak buat? Dia ajar saya satu. Dia kata, tak apa Ustaz, bulanan ni, Ustaz punya Zoom bulanan ni, saya bayar. Kami kumpul-kumpul duit, kami bayarkan untuk Ustaz. Ustaz just pakai je. Kamera saya punya kuliah tu, saya ada kamera. Sebab saya biasa pakai kamera laptop. Kamera laptop ni dia tak jelas kan. Bila orang tengok tu tak apa jelas. Kamera tu pun ada orang infak. Ustaz tolong pakai kamera ni. Tiba-tiba sampai je. Dapatlah kamera yang cantik sikit. Nampaklah cerah sikit. Mikrofon. Dekat laptop tu ada mikrofon. Sebab kalau pakai mikrofon biasa, dia tak apa jelas, tak apa clear. Mikrofon tu pun ada orang bagi. Dia kata, Ustaz pakai. Untuk kuliah. Saya dengar Ustaz punya suara tu pecah. So pakai mikrofon. Tiba-tiba hari kuliah ada sekali tu, dari setahun pakai mikrofon tu, mikrofon tu rosak. Dia terputus, suara terputus. Saya kata, ni mikrofon dah rosak ni. Tengah-tengah kuliah tu, WhatsApp masuk. Saya tak sempat tengok pun. WhatsApp masuk. Dia kata, Ustaz, jangan susah hati. Saya dah beli kat Shopee, dah shipping dah. Mikrofon. 2. Saya kata, macam mana saya nak pakai sampai 2 ni? Gila-gila Ustaz. Ustaz kena pakai yang saya punya. Please, saya dah beli. So, dia orang berlumba-lumba nakkan pahala. Sebab tu tuan-tuan, sangka baik dengan Allah. Allah Ta'ala akan bagi apa yang kita perlu. Cuma mungkin apa yang kita nak Allah Ta'ala belum bagi sebab kita belum perlu. Saya pernah sebut pada satu orang Tan Sri. Saya ada kawan dengan satu orang Tan Sri. Tan Sri ni tuan-tuan, dia jutawan. Bila bulan puasa, saya biasa jumpa dia. Dia akan panggil saya pergi buka puasa dengan dia. Tan Sri mana tuan-tuan jangan tanya lah. Sebab dia pun tak nak orang tahu dia Wahabi. Tapi Tan Sri ni pun ramai lah. Sebenarnya bukan Wahabi pun. Dia suka dengan saya. Orang tuduh saya Wahabi, saya bukan Wahabi.
Orang tuduh. Okay. Bila dia panggil saya satu kali tu, dia bagi cek 200,000. Saya tengok 200,000. Saya tengok nama saya ke? Rupanya nama NGO saya. Oh, nama saya sedap lah sikit kan? Tapi saya tak boleh terima lah. Kita punya awam tak boleh terima kan? NGO. Saya ada NGO. Kami ada sekolah tahfiz dekat Penang. Smart IQ, Sekolah Menengah Arab Tahfiz. So ada 200,000 dia bagi. Saya kata, Masya Allah Tan Sri, banyak ni. Tak apa. Tan Sri, saya nak tanya, perlu ke resit? Kalau boleh untuk dapat potongan cukai, tak payah. Just bagi satu surat je. You mohon daripada saya, itu cukup. Untuk pentadbiran. Ini sumbangan peribadi saya. Saya tak mau tolak-tolak cukai. Sebab zakat saya dah bayar. Ini infak biasa. Saya kata, Tan Sri, banyak ni. Seronok jadi Tan Sri, duit banyak. Saya sebut, seronok jadi Tan Sri ni, duit banyak. Boleh bagi banyak kat agama ni. Dia kata, Rozaimi, dengar satu nasihat daripada saya. Dia bagi saya nasihat. Biasa saya bagi ceramah. Tapi orang baik, dia selalu bagi nasihat. Dia kata, Rozaimi, saya nak bagi satu nasihat kat awak. Gini Syekh, dia kata, bila Allah meletakkan kamu di satu tempat, di satu posisi, yang mana dekat posisi itu kamu boleh ingat Allah, kamu boleh sumbang sikit-sikit ikut kemampuan kamu boleh ikhlas untuk agama, syukur pada Allah. Syukur, itu sudah cukup baik. Kerana belum tentu kalau kamu berada di kerusi saya, kamu akan jadi macam saya. Belum tentu. Saya juga berdoa kepada Allah supaya saya boleh kekal konsisten. Dan saya pun tak sama macam orang-orang lain. Mungkin orang lain lebih banyak bagi pada saya. Tapi saya syukur pada Allah kerana saya masih lagi ingat untuk memberi pada institusi-institusi agama ni. Saya dengar terduduk kat saya, betul juga. Sebab kadang-kadang Allah Ta'ala bila letakkan kita di satu kerusi, kadang-kadang kita lupa nak menyumbang balik. Kadang-kadang kawan-kawan kita pun ada. Sebelum jadi orang besar, selalu kontak kita. Dah jadi orang besar, lupakan kita. Ada kan? Maka sebab tu bila Allah Ta'ala letakkan kita di satu tempat, kita boleh beribadat dengan bagus, kita boleh bersedekah, kita boleh bagi sumbangan dengan ikhlas, kita boleh ingat Allah. Cukup. Itu dah banyak dah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Itulah sebut sedikit yang saya boleh sampaikan. Ni sampai ke berapa kita ni? 10.30 patutnya. Tapi ni ada soalan ni. Boleh ke 5 minit ni? Saya jawab sikit. Soalan pun ada 6. Pendapat doktor tentang tarikat Naqsyabandiyah, Aliyah dan zikir hu-hu. Saya hu-hu ni saya ketawa je. Hu-hu. Itu dalam kurungan bukan zikir. Sebab zikir hu ni tak ada dalil yang jelas. Dalil yang mereka guna semua dalil yang kabur. La ilaha illahu. Dia kata, hu tu Allah. Hu ni dia kata ganti nama. Dia. Hu boleh maksud Allah, boleh maksud lain. Contoh dalam Quran kata, Qul huwa adha. Huwa tu huwa, hu tu huwa. Qul huwa adha. Orang tanya Nabi Muhammad tentang haid, katakan ia kotor. Jadi huwa boleh maksud haid. Jadi huwa ni tak jelas. Kembalilah kepada zikir Nabi SAW dengan ayat yang sempurna. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah. Ayat Nabi semua pujian pada Allah sempurna. Bahkan Nabi tak ada pun riwayat yang jelas Nabi mengamalkan Allah, 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 Allah. Tak ada. Yang ada, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Lengkapkan pujian pada Allah. Sempurnakan ayat. Bila saya kata Allah, 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 tak ada makna, dia pemarah. Tapi bila kita kata Allah, 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 habiskanlah ayat tu Allah apa? Kenapa malas sangat nak lengkapkan pujian pada Allah? Tang selawat pada Nabi kita bagi penuh. Selawat pada Nabi penuh. Kadang-kadang selawat tu ada selawat nariyah lah, selawat tafrijiyah lah, macam-macam jenis selawat. Selawat rekaan-rekaan ni panjang. Sebenarnya selawat rekaan ni tak salah sebab dia doa dan pujian pada Nabi, tak salah. Pergi tambah Sayyidina, sedangkan dalam hadis tak ada Sayyidina. Nak menunjukkan kita hormat dekat Nabi SAW. Tapi bila pujian pada Allah tak nak sebut sempurna, macam tak kena sikit, tak seimbang sikit. Allah, Allah, Allah. Allah apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar.
Lengkap kalau pujian tu, kerana ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi adalah dalil yang orang guna. Nabi kata dalam hadis Muslim, la taqumu hatta la yuqala fil ard Allah Allah. Tidak akan berlakunya kiamat sehingga dalam dunia orang tak sebut lagi Allah Allah. Itu bukan zikir Allah Allah. Kerana dalam riwayat yang lain Nabi kata hatta la yuqal la ilaha illallah. Maksudnya bila nak kiamat nanti orang mukmin semua mati, tak ada lagi yang menyebut la ilaha illallah. Allah Allah tu maksudnya orang mukmin yang selalu berzikir menyebut nama Allah seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi. La ilaha illallah, Allahu akbar. Itu maksud hadis tu. Jadi kita kembalilah kepada zikir Nabi. Kalau zikir hu ni ada fadilat, dah tentu Nabi buat dulu dah. Tak tunggu kita lah. Nabi buat dulu dah. Kalau ada hadisnya kita tak ada masalah, tapi tak ada. Kalau tak ada ni kembalilah pada asal. Ya, itu first. Tarikat Naqsyabandiyah Aliyah ni pun tu yang kita pening. Mula-mula diharamkan. Lepas tu dibincang balik, kekal. Lepas tu bincang balik, kekal. Lepas tu kata diboleh diamalkan selagi mana tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Lepas tu ada yang kata, oh maksudnya dah boleh diamalkan. Saya bila baca kenyataan tu, dia bukan boleh diamalkan sebab dia ada letak syarat. Selagi mana tidak bertentangan. Jadi bila dia buat keputusan macam tu, kita kena tahulah mana satu yang bertentangan, mana satu yang tak bertentangan. Kerana ini bukan fatwa. Mana boleh kita bagi fatwa ke orang awam, boleh amal selagi mana tak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Mana orang awam nak tahu benda tu bertentangan ke tak bertentangan? Kita lah kena verify. Kita kena verify dulu. Senaraikan yang mana yang bertentangan, yang ini tak boleh. Boleh tak lepas ni orang kata, Syiah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Maka kita nak kata, oh Syiah tak sesat. Sebab ada kata boleh diamalkan selagi tak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Betul lah. Syiah ni, walaupun dia sesat, tapi ada tak amalan dia yang tak bertentangan dengan Quran dan Sunnah? Ada. Ada amalan dia yang tak bertentangan. Tapi ada tak yang bertentangan? Ada, sebab tu kita kata dia sesat. Jadi itulah yang menyebabkan kami di KUIP ni, saya bincang dengan Mufti, sebab Mufti ada keluar satu statement, dia kata dia nak buat satu wacana. Lepas tu saya bincang dengan Mufti, Datuk Mufti, saya kata buat wacana ni macam mana? Perlis nak buat ke? Dia kata eloklah KUIP yang buat. Kolej universiti buat, sebab ini tempat akademik. KUIP ni tempat akademik, Kolej Universiti Islam. So isu-isu semasa berkaitan dengan Islam ni kita ambil tindakan proaktif lah. Jadi sebab tu kita nak dialog. Siapa yang kita panggil? Orang yang pernah bentang dalam banyak program tentang tarikat ni kita panggil yang dia lah. Sebab dia pun ada penulisan, ada jurnal, dia pun ahli fatwa. Dikatakan dia juga bentang dalam majlis MKI tu, Majlis Kebangsaan untuk Hari Raya Islam tu, dia kata dia yang bentang. Kita panggil orang yang sesuai lah, tapi dia tak mau. Dia tak mau, dia menolak, dia kata dia penjawat awam. Bukan dia katalah, saya baca ARG punya statement. Dia kata tak sesuai sebab penjawat awam. Saya pun belik juga lah. Kita bukan suruh dia lawan kerajaan, kita suruh dia pertahankan keputusan MKI yang kita suruh dia hurai kan. Itu je. Dialog kan. Saya pun penjawat awam juga, tuan-tuan penjawat awam juga. Salah ke kita berdialog? Kalau pensyarah tak salah, KPI kot. Tapi itulah itu alasan dia, terpulang kat dia lah. Cuma orang lain kata setuju. Kita tunggu. Mudah-mudahan ada sinar lah untuk dialog ni dibuat. Sebab beberapa kenyataan-kenyataan daripada buku pemimpin tarikat berkenaan dan ceramah-ceramah yang kita tengok memang ada bermasalah. Memang bermasalah. Sebab kami dah ada tim kami duk tengok kan. Memang bermasalah. Jadi sebab tu kita nak buat dialog tu. Jadi alhamdulillah wakil kita Ustaz Salman dia ready lah. Dia kata okey, kita boleh dialog. Sebab kita bukan nak cari menang kalah. Kita nak tengok betul ke tak dia ni boleh diamalkan. Ni agama ni. Ni agama tuan-tuan. Kalau terbukti kami salah, memang tarikat tu berada di atas kebenaran, kita pun happy. Kita bukan suka nak sesatkan orang. Kita pun happy bagi tahu kat kita. Ni apa makna? Sebab kita bila kita baca buku dia, banyak problem. Banyak problem, banyak benda-benda yang bermasalah. Tak selari dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Bayangkan kalau orang awam baca benda ni. Kan? Jadi sebab itu kita nak tanya penjelasan supaya orang boleh tahu, orang boleh dapat panduan. Apa maksud sebenarnya? Sebab dia orang kata,
Ahli sufi ni bahasanya lain sikit. Kita nak belajar lah. Itu saja. Bukan kita nak sesatkan orang. Dah. Kita nak tahu penjelasan. Sebab bila tarik fatwa yang sebelumnya, kena bagi penjelasan. Sebab kalau bila tarik keputusan sebelum, sama ada keputusan yang dulu salah, ataupun ajaran tu telah dibetulkan setelah kenal pasti kesalahan dia orang. Betul tak? Jadi kita nak tahu yang mana satu ni. Keputusan dulu salah ke? Kalau salah, bagi tahu kat mana salahnya. Sebab fatwa negeri, Sarawak ada, Pulau Pinang ada, Perak ada, Perlis tak ada. Perlis belum ada. Sebab kita tak dengar lagi tarikat tu ada kat sini. Kalau tak silap saya, beberapa negeri. Sarawak lagi didetailkan apa masalah tarikat ni sehingga dihukumkan sesat. Ada yang siap warta lagi fatwa tu, boleh diambil tindakan undang kalau dilanggar fatwa tu. Jadi elemen-elemen tu, dia siap letak elemen yang mengatakan ajaran tu sesat. Elemen ni silap. Maksudnya elemen ni dulu sesat, sekarang tak sesat ke? Ataupun dulu silap buat keputusan ke? Ataupun tarikat tu telah buang semua elemen-elemen sesat ni ke? Kita tak tahu. Dia tak boleh, zaman ni tak boleh kata ikut je lah, jangan banyak tanya. Banyak tanya lemahlah iman. Itu bukan zaman kita dah sekarang. Zaman kita nak tahu. Kan? Kita nak tahu. Kenapa? Bagaimana? So kena jelaskan. Sebab kita bayar cukai. Mereka dibayar, bentang apa-apa tu dibayar. Bayar tu dengan duit cukai. So kita nak tahulah. Bagi penjelasan. Sebab tu fatwa Perlis pun ada kan, sesi penjelasan fatwa. Dekat radio ada kan, kadang dibuat program pembentangan fatwa. Kita bagi. Kerana kita nak bagi orang faham. Okey, itu pertama. Ini pun sama ni, pandangan doktor tentang amalan yang dahulunya difatwakan sesat dan sekarang cuba dihalalkan, samalah, saya dah urai tadi. Cara kenal pasti hadis-hadis palsu. Tonton cari YouTube saya. Saya ada hurai sejam lebih. Hadis palsu, bahaya hadis palsu. Ada beberapa kriteria. Dia bukan confirm, tapi dia bagi tanda. Bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis-hadis yang masyhur, bercanggah dengan akal, bercanggah dengan fakta sejarah, bercanggah dengan realiti. Lu 5. Bercanggah dengan fakta sejarah ni paling penting. Yang kadang-kadang orang tak perasan. Contoh macam ada hadis, dia kata Nabi SAW bila hari Isra', Nabi salat dekat Masjid Kufah. Nabi bila malam Isra' Mi'raj tu, Nabi singgah dekat Kufah, dekat Iraq, satu bandar Kufah, Nabi semayang kat masjid tu. Hadis ni palsu. Sebab masa zaman Nabi, Kufah masih belum dibuka. Tak ada orang Islam ni. Masjid pun tak ada. Jadi orang yang menipu ni, pembohong ni, dia tak belajar geografi. Dia tak belajar sejarah. Kira macam kita baca buku Hang Tuah lah. Minuman kegemaran Hang Tuah ialah Pepsi. Tahulah memang menipu lah ni. Zaman Hang Tuah mana ada Pepsi. Tuan-tuan, burger pun masuk tahun 80-an. Dekat Malaysia kan? Yang berumur, mungkin dia tahulah zaman dulu. 70-an, 60-an. Orang kita tak kenal lagi burger. Kan? Kalau pergi dating pun, beli goreng cepedak kan? Tuan-tuan jangan pergi dating lah. Kan? Bercanggah dengan akal. Bercanggah dengan akal ni contohnya macam akal rasa pelik. Betul ke hadis ni? Sebab tak seimbang. Siapa-siapa yang tak potong kuku, maka dosanya seperti memelihara sekandang babi. Okey hadis tu. Dosa macam memelihara sekandang babi. Toki babi pun kata, baik kau bela kandang babi je sambil potong kuku. Dia jadi macam tak seimbang. Kan, dosa kecil dia punya balasan tu besar sangat, ataupun amalan kecil dia punya pahala tu besar sangat. Bercanggah dengan realiti. Dalam hadis ada disebut hadis palsu. Dalam hadis tu ada disebut man haddatsa hadisan fa'atasa 'indahu fahuwa dalilu sidqihi. Siapa yang baca hadis kemudian dia bersin, itu tanda hadis tu sahih. Hadis ni palsu lah. Bersin tak bersin. Kadang-kadang orang tak bersin, baca hadis palsu lagi banyak. Pendapat doktor tentang amalan yang cuba dihidupkan semula daripada kitab Jawi lama yang jelas kebanyakannya adalah amalan kurafat. Mandi sapa,
gunung jerai, kepercayaan kepada azimat dan sebagainya. Saya tak tahu. Kitab Jawi lama ni saya tak fokus. Tapi kita jangan fokus pada kitab Jawi ke kitab Arab ke. Sebab kitab Arab pun ada juga benda-benda yang kadang-kadang bercanggah dengan hadis, bercanggah dengan nas. Jadi kita fokus kepada amalan tu sendiri. Mandi Safar memang tak ada. Hadis berkenaan dengan Rabu terakhir adalah hari nahas ataupun hari malang, hadis tu tak sahih. Bahkan dalam hadis Nabi kata la safara. Di antara tafsirannya tidak ada kepercayaan sial pada bulan Safar. Tak ada. Sebab tu Nabi SAW bila keluar daripada Madinah pun Nabi keluar daripada Mekah pergi Madinah, hijrah pun Nabi keluar bulan Safar. Tak sial insya-Allah. Okey? Sial tak sial ni bukan sebab bulan. Sebab Allah Taala dah tentukan. Ya? Amalan pemujaan di Gunung Jerai. Nah, ini pun pelik-pelik kan ni. Kan? Kepercayaan pada azimat Nabi SAW tak bagi kita tangkal dan sebagainya. Orang awam dah jauh dah benda ni. Cuba nak dihidupkan balik. Ustaz-ustaz pula tu. Jadi kita kata tak payah. Kita amalkan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Kalau ada orang bawa amalan pelik, tertanya. Nabi kata apa? Sebab di akhir zaman ni Nabi kata memang berlaku percanggahan. Alaikum bisunnati, Nabi kata. Kamu kena pegang sunnah aku. Nabi kata apa? Biarlah orang tak buat. Tapi kita buat kerana Nabi buat. Kan? Biarlah orang menyanggahi kita pun. Selagi mana kita tak nampak jelas daripada Nabi amalan tersebut, tak apa. Kerana kalau Nabi tak tunjuk, Nabi tak anjur, dalam mana-mana hadis dia menunjukkan adalah keringanan untuk kita tak buat. Kan? Okey. Pendapat dan pandangan doktor tentang amalan permusuhan dan perubatan Islam. Perubatan Islam ni bukan hanya perubatan tradisional dan jampi-jampi saja. Perubatan Islam termasuk perubatan hospital. Hospital tu pun perubatan Islam juga. Jadi jangan bila ingat perubatan Islam, dia mesti jampi-jampi je. Kan? Tak. Perubatan Islam merangkumi ruqyah dan juga merangkumi perubatan hospital. Tapi perbomohan, telik nasib, dakwa tahu benda gaib, yang ni semua adalah amalan yang batil. Nabi SAW melarangnya dan Nabi kata siapa pergi jumpa tukang tilik, bomoh, tanya soalan, lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauma. Tidak akan diterima solat dia 40 hari. Tu belum percaya. Kalau percaya, kufur. Tanya je. 40 hari solat tak diterima. Maksud ahli sunnah wal jamaah, salaf, salafi dan salafiyah. Ahli sunnah wal jamaah adalah satu istilah yang muncul setelah daripada kemunculan ahli bid'ah yang ramai. Kita asalnya, gelaran kita ni Muslim dengan kafir, itu je. Kau Muslim ke kafir? Itu zaman Nabi. Tapi bila Osman dibunuh, orang dah mula bergaduh, munculnya golongan Khawarij, munculnya golongan Syiah, banyak dah ahli bid'ah yang mendakwa diri mereka Muslim, maka dalam keadaan tu terpaksa untuk buat satu term untuk membezakan Muslim yang berada di atas sunnah dengan Muslim yang berada di atas bid'ah. Bezakan diri dengan Syiah, bezakan diri dengan Murji'ah, bezakan diri dengan Khawarij. Maka sebab tu munculnya gelaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah yang berada di atas sunnah, yang pegang sunnah Nabi, wal Jamaah yang berada di atas jalan jamaah. Siapa itu jamaah? Jama'atus sahabah, kumpulan majoriti sahabat. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, merangkumi 3. Hanabilah ataupun Salafiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. 3 golongan. Itu ahli sunnah. So Salafiyah tu salah satu, tu Hanabilah. Hanabilah yang percaya ayat-ayat sifat Allah seperti mana yang diturunkan tanpa membagaimanakan Allah dengan sesuatu makhluk pun. Tanpa membayangkan. Macam kita kata Allah wujud, Allah berada di arash, kita tak bayang macam mana. Kita tak pernah bayang pun. Kita terima macam mana yang Quran kata. Itulah Hanabilah. Itulah Salafiyah. Salafiyah pada Salafi. Salafi ni orang yang berpegang dengan mazhab tu lah. Salaf orang yang hidup di zaman salaf. Itu 3 kurun yang terawal. Asy'ariyah dan Maturidiyah ni macam mana pula Ustaz? Dia satu mazhab yang berbeza, pendekatan yang berbeza. Tetapi mereka diiktiraf secara umumnya termasuk dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia ada beza sikit lah dengan Salafiyah dengan Hanabilah. Tapi kebanyakan orang awam sebenarnya lebih berpegang dengan Hanabilah. Iaitu bila baca Quran, tengok, percaya macam mana dia. Kan kadang-kadang bila kita sebut Allah pun,
tunjuk atas kan. Menunjukkan Allah di langit. Tapi kita tak kata Allah Ta'ala tu lagi besar pada langit ataupun langit lagi besar pada itu, kita tak bincang. Kerana kita terima seperti mana yang disebut dalam Quran. Clear? Cukup. Allah mendengar, kita tak pernah tanya. Dengar ni maksudnya ada lubang telinga ke? Kita tak pernah tanya. Allah Ta'ala melihat, ada biji mata ke? Kita tak pernah tanya. Biji mata Allah Ta'ala ni ada hitam ada putih? Tak pernah tanya. Kerana itu tak pernah dibincangkan di zaman salaf secara detail dan membagaimanakan, tak perlu bincang. Kita hanya terima seperti mana yang disebutkan oleh Allah, yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis, tanpa membagaimanakan, tanpa menyamakan sifat tersebut dengan makhluk. Itu yang disebut oleh Imam Tirmizi. Bila kita kata, Imam Tirmizi kata, ahli sunnah ni bila sebut tangan, dia kata tangan Allah, tak sama dengan makhluk. Yang jadi masalah ni bila kita kata yadun kayadin, tangan seperti tangan makhluk. Tangan seperti tangan, membagaimanakan dan menyamakan dengan makhluk. Ini kafir. Siapa sebut macam ni, dia kafir. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih banyak. Saya minta maaf ambil masa lebih sikit. Terima kasih atas jemputan. Maaf kalau ada tersalah dan tersilap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.